Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati man wa aslafuna salihin wa bi anna Allah yaftah alaina futuhal arifin wa bi anna Allah yafaqihna fid din wa anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa sufiyatil muhaqqiqin wa ahlal dzikri wat tauhid wa masyayikh hadhihi al ummah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tegakkan skrin. Begini ya. Sekarang lebih baik. Ini yang dimaksudkan ya, kalau tegakkan skrin. Okey, baik. InsyaAllah. Alhamdulillah, untuk kita mulakan sesi hari ini seperti yang dijanjikan semalam, ada beberapa soalan yang telah ditanyakan dalam page saya dan juga dalam page Ahlus Sunnah ARG. Yang pertamanya ada suatu soalan tentang klasifikasi ilmu ataupun maratibul ulum, ya. Bagaimana ilmu itu ada martabatnya dan disusun oleh alim ulama kita. Yang disebut di situ adalah seperti mana telah dilakukan oleh Al-Farabi, Imam Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan yang terbaru pada zaman kita Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas. Soalan yang diajukan itu bertanya berkenaan bahawa setiap satu daripada mereka ini merupakan polimath ataupun alim yang menguasai akan beberapa bidang ilmu sekaligus. Maka dapatlah disusun ilmu itu dalam suatu tatanan, suatu susun atur yang secara bersistem. Ditanyakan, adakah kita pada zaman ini mampu melaksanakan yang sedemikian itu, ataupun adakah terdapat ulama di kalangan kita yang pada zaman sekarang ini yang melaksanakan perkara yang sedemikian. Jadi pertamanya tentang susunan ilmu itu, tentulah dia terjadi sebagai sebahagian daripada tradisi ilmu. Yang ini kita harus faham ya, dalam kalau kita ingin maklumat yang lebih, kita boleh rujuk kepada karya Profesor Alparslan Achigensh yang dulu mengajar di ISTAC, salah satu daripada murid Profesor Naqib Al-Atas yang dulunya sebelum itu belajar juga di University of Chicago, dan yang masih lagi kita terus menerima manfaat daripadanya. Bukunya Islamic Scientific Tradition merencanakan bagaimana suatu tradisi ilmu itu berkembang. Jadi tradisi ilmu itu bukanlah, lazimnya bukanlah bergantung kepada satu sahaja individu, tetapi terdiri daripada individu-individu dalam rangkaian keilmuan yang mana masing-masing menyumbang kepada tradisi keilmuan tersebut. Dan tentunya mereka ini memahami akan hubung kait di antara satu ilmu dan ilmu yang lain demi memperkembangkan tradisi keilmuan tersebut. Tentunya sebelum zaman ulama muslimin yang saya sebutkan tadi, di kalangan tokoh barat yang pernah menyusun ilmu-ilmu yang ada di kalangan mereka itu adalah Aristotle. Ini kerana sememangnya ilmu itu tidak boleh tidak, dia adalah mesti ada nisbah dengan ilmu-ilmu yang lain. Kita perhatikan misalnya kalau dalam gagasan Aristotle disusun ilmu itu berdasarkan ada ilmu yang dipanggil propedeutic science, ilmu persediaan, ya, ini bahasa dan sebagainya seperti mana semalam disebutkan. Ada bahagian daripada ilmu itu adalah yang merujuk berdasarkan bidang kajiannya. Misalnya yang mengkaji tentang alam tabi'i, kemudian dibahagikan lagi. Kemudian ada yang ilmu yang melibatkan manusia, yakni bila mana dia terpisah daripada yang kajian-kajian yang lain itu kerana insan ada bahagian ikhtiar, ada bahagian pilihan baginya.
Jadi sebab itulah ada dasar ilmu akhlak, ilmu politik atau siasah dan juga ilmu iqtisad. Tetapi ada juga ilmu-ilmu seperti ilmu yang melibatkan kesenian, umpamanya ilmu yang mengkaji tentang seni lakon, seni tari dan lain-lain seni itu bagaimana ia diklasifikasikan dalam suatu rangkaian maklumat. Jadi bila mana datang zaman umat muslimin, kita ambil contoh apa yang Imam Al-Ghazali lakukan dalam Kitabul Ilm, yang mungkin dapat kita baca dalam Khulasah Faham Ilmu seperti yang telah dikarang oleh Dr. Wan Suhaimi. Dinyatakan di situ bahawa Imam Al-Ghazali melakukan proses klasifikasi ilmu itu berdasarkan faham fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian dibahagikan ilmu itu lebih lagi daripada itu, terpisah dari segi mahmud dan yang madmum. Jadi ada ilmu yang terpuji dan ada ilmu yang tercela. Kemudian daripada sekalian banyak ilmu yang terpuji itu ada keutamaan-keutamaannya. Yang manakah ilmu itu yang lebih tinggi, yang manakah yang lebih rendah itu Imam Al-Ghazali ukur berdasarkan pertamanya ketepatan kajiannya. Umpamanya dari segi ketepatan kajian, ilmu hisab atau ilmu matematik itu lebih tepat kajiannya berbanding ilmu perubatan misalnya. Sebab ilmu perubatan melibatkan eksperimen, pemerhatian. Dia melibatkan bahagian yang teori dan dugaan, yakni yang harus diuji kaji dahulu. Sedangkan matematik itu misalnya sekiranya ditemukan jawapan bagi bidang geometri misalnya, maka dia adalah sesuatu yang tepat. Jadi dari segi ketepatan, matematik adalah lebih unggul daripada ilmu perubatan. Tapi dari segi bidang kajiannya, ilmu perubatan dan kesannya terhadap diri, ilmu perubatan itu lebih unggul kerana ilmu perubatan itu melibatkan nyawa insan, yakni hidup mati insan. Namun di antara ilmu perubatan dan ilmu agama misalnya, ilmu perubatan tertumpu kepada jasad manusia, yang mana jasad manusia ini nantinya akan dimatikan, yakni akan tamat tempohnya. Sedangkan roh manusia itu selamanya, maka diletakkan ilmu-ilmu agama yang dipanggil ilmu fardu ain itu diletakkan tarafnya lebih tinggi lagi. Jadi begitulah maksudnya, kalau kita perhatikan setiap satu ilmu yang ada, maka dia akan disusun satu persatu. Dan daripada sekalian banyak bidang ilmu agama itu, ada ilmu misalnya yang melibatkan tauhid. Jadi ilmu ini adalah punca kepada sekalian ilmu yang lain, ataupun paksi kepada sekalian ilmu yang lain. Ia adalah ibarat matahari yang menerangkan apakah tujuan kita mencari ilmu-ilmu yang lain. Maka jelaslah di sini bahawa maratibul ilm itu, yakni martabat-martabat ilmu itu perlu untuk kita pelajari supaya dapatlah kita ketahui apakah yang patut kita pelajari dahulu sebelum ilmu yang lain. Dan kemudian ada juga dibahagikan Imam Al-Ghazali, yakni daripada segi tingkatan ilmu itu, apakah yang dipanggil ilmu alat. Ilmu alat ini akan memudahkan kita untuk memahami ilmu yang dikehendaki seperti tauhid, fikih dan tasawuf. Jadi ilmu alat ini sepertinya ilmu bahasa, ilmu mantik dan beberapa ilmu yang lain itu adalah ibarat dasar atau asas untuk kita memahami ilmu yang tingkat tinggi. Ada juga ilmu yang dipanggil mutammimat, yakni pelengkap kepada ilmu-ilmu yang bawah itu. Sementara ada pula ilmu, kata Imam Al-Ghazali, yang mana dia adalah meningkatkan adab dalam diri. Umpamanya ilmu, yakni berdasarkan klasifikasi Imam Al-Ghazali, termasuklah ilmu sejarah, ilmu sastra, lain-lain bidang yang begitu, yang bersifat memperteguh adab dan akhlak dalam diri, maka dia juga ilmu yang terpuji. Begitulah sedikit sebanyak tentang bagaimana Imam Al-Ghazali meletakkan martabat ilmu satu kepada yang lain. Jadi sekiranya kita fast forward, kita masuk kepada zaman kita sekarang ini, adakah alim yang telah melaksanakan perkara yang sama? Maka kita jawab, antaranya tentulah Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas sendiri, yang boleh dirujuk dalam karya beliau Islam and Secularism, dan juga Concept of Education in Islam, faham pendidikan dalam agama Islam, dan juga telah disyarahkan oleh Profesor Wan Muhammad Nur dalam karyanya Falsafah dan Amalan Pendidikan, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Dan disitulah kita lihat bagaimana maratibul ilm yang digagaskan oleh Profesor Naqib Al-Atas itu bertujuan untuk menyikapi, menyantuni disiplin-disiplin ilmu yang telah berkembang pada zaman ini. InsyaAllah lebih lagi saya akan katakan nanti bila mana kita masuk kepada perbahasan perenggan pertama.
Ada sebuah lagi soalan daripada saudara Akmal yang bertanya semalam berkenaan ikhtiar Profesor Naqib Alatas untuk menggunakan bahasa Inggeris demi menyampaikan makna dan maksudnya. Dikatakan kerana lebih banyak daripada umat dunia hari ini yang akan dapat manfaat sekiranya dikarang tulisannya itu dalam bahasa Inggeris. Dan tambahan pula kerana bahasa ilmu bagi sekian banyak orang hari ini adalah dengan bahasa Inggeris. Mereka banyak melalui sistem pendidikan itu berdasarkan bahasa-bahasa Eropah, khasnya bahasa Inggeris. Jadi soalannya adalah, adakah untuk kita umat muslimin hari ini memadai untuk agama kita sekiranya kita mempelajari, yakni memandangkan semakin banyak karya-karya yang dihasilkan dalam bahasa Inggeris, yang diterjemah ke dalam bahasa Inggeris, termasuklah karya-karya agung dan karya-karya besar daripada tradisi keilmuan Islam. Adakah memadai seseorang yang ingin memahami agamanya hari ini dengan mempelajari bahasa Inggeris misalnya? Tadi alhamdulillah sebelum bersiaran ini saya sempat menghubungi Profesor Zaini, guru saya, bertanyakan dua soalan tadi itulah, dan alhamdulillah Profesor Zaini menyatakan pertamanya, bahasa Arab adalah bahasa yang telah melalui proses Islamisasi, iaitu kesan daripada diwahyukan agama Islam dalam bahasa tersebut. Yakni dipilih Allah Subhanahu Wa Taala, bahasa Arab itulah untuk dijadikan bahasa untuk menayangkan pandangan alam Islam berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahasa Arab itu menduduki tempat yang terpenting daripada sekalian bahasa dalam menanggapi hakikat. Dan oleh kerana beberapa ciri-ciri yang lain terdapat dalam bahasa Arab, antaranya ciri-ciri sarafnya dan ciri-ciri nahunya, dia adalah bahasa yang paling berupaya untuk menerangkan kepada kita apakah hakikat pandangan alam Islam dan hakikat amalan-amalan yang terdapat dalamnya. Dan beberapa istilah-istilah dalam Al-Quran itu mestilah difahami bersesuaian dengan apa yang terdapat dalam bahasa Arab itu. Yakni kandungannya itu adalah begitu kaya sehingga kan proses penterjemahan daripada bahasa Arab kepada lain-lain bahasa dunia itu akan boleh jadi melibatkan ketirisan. Boleh jadi yakni kerana istilah-istilah bahasa Arab itu sangat kaya kandungannya. Misalnya satu istilah seperti istilah din yang kita fahami sebagai agama itu sebenarnya terkandung dalamnya akan beberapa makna-makna yang penting, yang sekiranya kalau kita terjemahkan boleh jadi hanya salah satu daripada makna ini yang dapat dipindahkan dalam bahasa lain itu. Oleh sebab itu perlulah sentiasa kita merujuk kepada bahasa Arab sebagai bahasa sumber. Pun begitu, adakah bermakna seseorang itu tidak boleh mengamalkan agamanya dan tidak boleh memahami tujuan maksud Tuhannya tanpa menggunakan bahasa Arab? Jawab Prof. Zaini tadi, kita harus bayangkan bagaimana alim ulama kita daripada zaman awali dahulu mengembangkan bahasa-bahasa lain itu supaya dapat ia memancarkan pandangan alam Islam. Dan proses pengislaman satu-satu bahasa itu bukanlah sesuatu yang berlaku dengan mudah, dengan berlaku dalam waktu tempoh yang singkat, tetapi masing-masing bahasa Islam, umpamanya bahasa Farsi, bahasa Urdu, bahasa Turki Uthmaniyah, bahasa Melayu sendiri, masing-masing bahasa ini telah melalui proses dan fasa pengislaman itu selama ratusan tahun. Dan ulama yang terlibat dalamnya itu barangkali adalah ribuan atau tidak lebih daripada itu. Dan masing-masing ulama ini telah bertungkus lumus untuk memperkenalkan istilah-istilah seperti mana yang difahami dalam bahasa Arab, diterjemahkan dan dipindahkan maknanya dalam bahasa Melayu, dan terkadang sambil mengekalkan beberapa istilah-istilah yang penting itu diterangkan satu persatu supaya bahasa itu melalui proses pengislaman sehingga dia menjadi lebih terang dan lebih terang dan lebih terang lagi dalam menerangkan apa yang terdapat dalam bahasa asalnya, bahasa Arab. Sehingga kan kalau kita bayangkan mungkinlah bahasa Melayu itu, katalah kita perhatikan daripada
batu bersurat, iaitu 1303 ataupun 702 Hijrah. Yang ini 700 tahun daripada batu bersurat sehinggalah kepada kurun ke-19, kurun ke-20. Ya, ulama-ulama daripada Fatani, ulama-ulama daripada alam Melayu yang sudah mengembangkan bahasa itu. Belum lagi bakat-bakat yang hebat dan istimewa seperti Ar-Raniri dan sebagainya. Mereka telah mengembangkan bahasa Melayu, bahasa Jawi itu dengan sedemikian cermat, dengan sedemikian baiknya, sehingga kan bahasa itu sekiranya mereka gunakannya, yakni yang disebut oleh Prof. Alatas dalam buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu, khasnya aliran Barus. Aliran Barus itu adalah aliran daripada Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Samad Palembang dan lain-lain ulama yang menggunakan bahasa Melayu dengan cara yang ringkas, padat dan tempat sebegitu. Kita perhatikan ulama yang mahir dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Jawi akan boleh memerhatikan kadar dan tahap kesamaan di antara apa yang disebut dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab itu, sehingga kan yakni mereka yang melalui proses sistem pendidikan pondok misalnya, mereka akan dapat memahami sekurang-kurangnya dari segi keumuman ajaran agama itu dapat difahami. Yakni tuntutan-tuntutannya dapat difahami kerana adanya istilah-istilah teknikal yang terdapat dalamnya. Jadi berdasarkan pengalaman bahasa Melayu Jawi ini, begitu juga kalau kita ingin perhatikan peranan bahasa Inggeris. Yakni alhamdulillah bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, ya, wa ma ya'lamu junudahu illa junuda rabbika illahu, tidaklah mengetahui tentera-tentera Tuhanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yakni bayangkan proses pengkajian Islam dalam bahasa-bahasa barat, khasnya bahasa Jerman, bahasa Perancis dan bahasa Inggeris telah berlaku selama ratusan tahun. Meskipun ada bahagian daripadanya yang dipanggil ilmu mustasyrik, ilmu orientalis itu bertujuan untuk menimbulkan kekeliruan, ada yang bertujuan untuk memesongkan dan menyelewengkan ajaran asas, tetapi terdapat juga dalam bahasa itu proses penterjemahan dari segi istilah-istilah teknikal. Belum lagi kalau kita perhatikan kesan agama Islam itu terhadap perkembangan pemikiran agama dalam bahasa Latin, yang mana yang khasnya merujuk kepada universiti pertama di barat, umpamanya zaman Aquinas dan sebagainya. Sememangnya mereka ini banyak menterjemahkan daripada bahasa Arab kepada bahasa Latin, dan penggunaan istilah-istilah itu ada yang mengekalkan bahasa Arabnya, dan pada masa yang sama ada pula yang menterjemahkan secara harfi. Yakni umpamanya istilah quiddity, istilah quiddity itu daripada dua istilah gabungan, quides iaitu apakah ia, yang merupakan terjemahan langsung daripada bahasa Arab mahiyah. Yakni apakah sesuatu perkara itu. Jadi istilah ini dan beberapa istilah-istilah lain yang kata-kata kunci daripadanya sememangnya merupakan berpuncakan bahasa Arab. Jadi bila mana bahasa Inggeris itu berkembang sebagai sebuah bahasa ilmu pada zaman sekarang ini, banyak istilah-istilah yang memang memiliki makna yang rapat dengan seperti mana yang dikandung dalam bahasa Arab. Hanya sahaja sekiranya seseorang ingin mempelajari agamanya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, yang terlebih baik adalah tentunya yang paling baik adalah sekiranya dia mempelajari bahasa Arab, kerana itulah yang merupakan punca dan lubuk kekayaan makna di situ. Yakni yang untuk mencapai ketepatan dalam pemahamannya perlulah kepada bahasa itu. Tetapi masing-masing bahasa ini sekiranya dikembangkan potensi saintifiknya, boleh mencapai tahap kedekatan. Tambahan pula sekiranya orang yang ingin mempelajari agama dalam kedua bahasa ini tadi berdamping dengan golongan ulama yang memahami dengan sebenarnya, yakni yang yatafaqqah fid din dalam bahasa Arab. Yakni haruslah sedaya mungkin dia jangan memisahkan dirinya daripada golongan yang memiliki sanad ilmu yang sahih daripada tradisi keilmuan bahasa Arab. Dan alhamdulillah pada zaman kita sekarang ini, kita perhatikan di barat berapa ramai daripada mereka golongan-golongan ulama, umpamanya Syekh Hamzah Yusuf, Dr. Umar Faruk Abdullah dan beberapa lain yang penutur bahasa Inggeris, tetapi pada masa yang sama telah menguasai sumber-sumber dalam bahasa Arab yang senantiasanya mereka cuba untuk memperbaiki istilah-istilah yang diguna pakai dalam bahasa Inggeris. Ada dengan cara membangunkan kosakata-kosakata khas. Tentunya Profesor Said Naqib Al-Atas sendiri
Ya, beliau memulakan sistem yakni pengalaman pendidikan Profesor Naqib Alatas itu bermula di rumah. Ya, ini daripada keluarganya yang sememangnya keluarga alim ulama ya di Bogor, dan kemudiannya beliau melalui zaman menekuni bahasa Arab, zaman beliau di Madrasah Urwatul Wuthqa, dan kemudian mengembangkan potensi tadi itu sampai kepada tahap yang sangat tinggi, dan kemudian berterusan mengkaji karya-karya besar dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab, dalam lain-lain bahasa Islam dan bahasa-bahasa Eropah, sehingga bila mana dia mengarang dalam bahasa Inggeris, beliau telah mengambil kira yakni aspek bahasa itu dan sejauh mungkin bagaimana bahasa itu dapat menayangkan dan memberi makna sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam bahasa Arab. Jadi itulah yang dilakukan oleh Prof dalam misalnya tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam, dan juga dalam Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Bila menulis Prolegomena itu atau mukaddimah kepada faham hakikat dalam agama Islam, Prof Alatas memangnya menitik beratkan soal bahasa dan istilah-istilah kunci yang diletakkan di situ. Ya, ini bagaimana happiness itu walaupun dalam nasibnya dalam bahasa barat memiliki nasibnya tersendiri, tetapi Prof Alatas telah merubah makna happiness itu sesuai dengan faham yang dikandungkan dalam Al-Quran, iaitulah istilah as-sa'adah, diterangkan dengan secara terperinci. Begitu juga istilah agama, istilah religion yang disesuaikan dengan makna ad-din, diterangkan berdasarkan kitab-kitab besar dalam sejarah bahasa, umpamanya Lisanul Arab dan lain-lain kamus-kamus besar dalam bahasa Arab. Begitulah insya-Allah sedikit sebanyak daripada jawapan kita. Ringkasnya, teruslah baca daripada karya yakni kalau kita ingin membaca dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, kita pilih alim yang memiliki rantai keilmuan yang bersambung, yang tiada terputus, daripada ulama-ulama yang muktabar, dan keduanya adalah kita bersahabat dan berdamping dengan golongan yang alim, yang mahir dalam bahasa Arab itu sendiri dan boleh menerangkan kita dalam bahasa kita. Dan pada masa yang sama, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan dan sentiasalah kita mohon kepadanya, mohonlah diberikan kefahaman kepada bahasa Arab, insya-Allah. Harap-harap untuk Akmal dan saudari yang bertanya semalam itu dapatlah menjawab soalan yang mereka telah tanyakan itu. Dan yang lain-lain, kalau yang ada soalan yang ingin dijawab, boleh juga sama ada bertanya di sini ataupun nanti sesudah tamat di malam hari ke ataupun bila-bila untuk hantar message ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah kita akan masuk hari ini langsung kepada muka surat perenggan pertama. Perenggan pertama daripada risalah untuk kaum muslimin. Yang saya tak baca adalah prakatanya ataupun proem yang dikarang oleh Profesor Alatas di situ, kerana yakni untuk membahaskan kandungan yang terdapat dalamnya mungkin lebih baik untuk kita bacakan sesudah kita dah baca risalah untuk kaum muslimin ini. Boleh tak takrifkan secara ringkas istilah quiddity dan essence menurut Prof Alatas? Saya kira ni mungkin lebih baik untuk kita lewatkan dulu perbahasannya, kerana ini termasuk daripada aspek-aspek metafizik dalam Islam. Tetapi kalau diminta diceritakan secara ringkas, quiddity dan essence ini ataupun mahiyah yang dibahas oleh Prof Alatas itu termasuk daripada bab-bab terakhir dalam Prolegomena, yang istilahnya digunakan bagi merujuk kepada hakikat, kepada perbahasan hakikat, khasnya berkenaan haqaiqul asya', yakni sekiranya ditanyakan apakah hakikat segala sesuatu perkara itu. Jadi mungkin siapa tahu, insya-Allah kalau kita ada rezeki kita akan bahaskan pada waktu yang akan datanglah. Oleh kerana kerumitan perbahasannya mungkin perlu kepada suatu sesi yang khas untuk menjawab soalan itu. Baik, kita sambung kepada perenggan pertama. Wahai saudaraku,
Seringkali telah kau tanyakan kepadaku perihal Islam dan kaum muslimin dewasa ini. Seringkali telah kau tanyakan mengenai Islam dan peranannya sekarang di dalam dunia yang sedang giat berubah corak dan nilai, yang sedang pesat mengalami perubahan-perubahan meluas dan mendalam akibat perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kau telah bertanya apakah makna Islam bagi kaum muslimin dewasa ini? Adakah Islam itu sesuai untuk zaman aneka rupa yang sedang kita tempuh ini? Tiadakah patut Islam pun harus mengalami perubahan seperti yang dialami oleh agama-agama lain di dunia? Tiadakah patut pula kita dalam berusaha mentafsir semula Islam demi memperoleh panduan kehidupan kita dewasa ini kembali sahaja terus kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa merujuk kepada sumber-sumber lain dalam perbendaharaan ilmu-ilmu agama Islam? Tiadakah harus kita kemukakan daripada hasil usaha kita sendiri, faham-faham baharu, serta dalam pada itu kita ubah gantikan petua-petua lama atau penunjuk nakali yang telah ditetapkan oleh beberapa imam agung serta mujtahidin kita penganut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapakah orang-orang Islam kini dikabuti kejahilan serta menderita kemunduran duniawi? Apakah sebabnya kita tercicir jauh ke belakang, sedangkan bangsa-bangsa lain, khususnya orang-orang Kristian Barat, dapat berjaya menguasai kemajuan dunia dan hidup mewah sentosa? Di manakah letaknya keistimewaan mereka? Adakah kepercayaan kita terhadap qada dan qadar mempengaruhi daya kita berbuat dan bertindak, sehingga tiada sesuatu yang kita buat melainkan berdiam sahaja? Kononnya membiarkan Allah Subhanahu wa taala melancarkan takdirnya. Sebab apakah umat Islam mundur dalam bidang ekonominya? Adakah pendapat-pendapat serta hujah-hujah ilmu pengetahuan sains itu menggugat dasar-dasar kepercayaan Islam? Apakah peranan kita muslimin, khususnya belia kita di masa hadapan? Dan banyak lagi soal-soal seperti yang di atas ini telah timbul keluar dan akan terus ditimbulkan oleh orang-orang Islam sendiri, bukan sahaja di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri lain yang Islam. Dan sesungguhnya ini semua membayangkan merebaknya penyakit kekeliruan akal serta kesesatan kalbu yang kini sedang menyerang dan menggemparkan umat Islam dengan hebatnya. Apakah sebabnya hingga terjadi nampak seolah-olah demikian buruk nasib keadaan kita ini? Dan apakah jawapan yang harus dikemukakan bagi mengheningkan yang keruh kelam, menjelaskan yang samar keliru, meluruskan yang kusut, dan mententeramkan jiwa yang tegang dan getar ini? Jadi, kalau kita biasa dengan perbahasan ilmiah, perbahasan yang bersifat akademik, biasanya dia akan dimulakan dengan penyataan persoalan ataupun yang disebut sebagai problem statement. Yang dinyatakan di sini problem statement yang akan dijawab dalam sepanjang 70 lebih perenggan yang terdapat dalam risalah untuk kaum muslimin. Pertamanya yang menjadi paksi kepada perbahasan perbincangan dalam risalah untuk kaum muslimin ini adalah mengenai Islam dan peranannya dalam dunia yang sedang giat berubah corak dan nilai, yang sedang pesat mengalami perubahan-perubahan meluas dan mendalam akibat perkembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Kalau kita perhatikan sejarah dunia, ya, berdasarkan pengamatan beberapa pengkaji-pengkaji, khasnya daripada Barat lah, kerana mereka yang banyak mempengaruhi perbahasan akademik semasa. Umpamanya William McNeill, Spengler dan juga Collingwood, yang yakni nama-nama besar dalam bidang sejarah dunia. Ya, banyak daripada mereka yakni mungkin terpengaruh dengan sistem pendidikan mereka sendiri dan aliran pendidikan mereka sendiri, menganggap bahawa mungkin perkara yang terbesar berlaku dalam sejarah dunia sejak 5 kurun kebelakangan ini adalah berkembangnya tamadun Barat. Yakni khasnya 500 tahun kebelakangan ini. Yakni mungkin boleh diambil peristiwanya itu dengan jatuhnya Al-Andalus kepada tangan Ferdinand dan Isabella. Atau boleh kita ambil juga pada saat Spanyol dan Portugis mula mengelilingi dunia dan mula mengambil tempat-tempat yang strategik dan penting yang dahulunya merupakan tempat pelabuhan orang-orang muslimin.
Boleh juga kita ambil peristiwa yang penting daripadanya adalah proses-proses yang telah dialami Barat yang menggemparkan sejarah mereka. Ini antaranya proses reformasi. Ini perubahan dalam agama Kristian. Runtuhnya kerajaan Katolik. Ini dengan reformasi yang digerakkan khasnya oleh Martin Luther. Timbulnya pergerakan Renaissance atau kelahiran semula, yang mana orang-orang Barat mula mengenali sumber-sumber sejarah mereka yang dahulunya bagi mereka terpisah daripada mereka. Atau boleh juga dihitung daripada zaman pencerahan, enlightenment, di mana mereka tidak lagi bergantung kepada agama, tidak lagi bergantung kepada ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu, tidak lagi mereka tergantung kepada asuhan agama dan metafizik dalam menentukan cara dan nasib mereka. Jadi 500 tahun yang kebelakangan ini adalah sejarah dunia itu terkesan dengan berkembangnya tamadun dan budaya Barat yang diwakili oleh negara-negara bangsa ini, yang mana mereka merebakkan faham ilmu mereka, termasuklah teknologi mereka, dengan mereka menguasai dunia. Jadi tentulah faham ilmu ini bukan sahaja melibatkan perkembangan teknologi dan kekuatan ketenteraan dan kekuatan ekonomi, tetapi lebih daripada itu, yang menjadi paksi kepada segala kekuatan tadi itu adalah satu bentuk pandangan alam. Pandangan alam yang digelar proses yang melalui proses atau gerak daya pensekularan, yang mana dia meninggalkan kesannya dengan dahsyat sekali terhadap semua agama-agama dunia. Dan tentunya bahagian daripada umat muslimin juga terkesan dengan proses pensekularan ini. Dan segala, kalau kita perhatikan bagaimana di Barat, setiap suatu daripada ilmu mereka dan cara pandangan mereka terhadap hidup dan alam, semuanya telah melalui perubahan yang sangat dahsyat. Kalau kita ikuti tulisan Charles Taylor misalnya dalam bukunya A Secular Age, menggambarkan keadaan semasa ini sebagai keadaan zaman sekular itu, beliau katakan ada berlaku sesuatu yang dipanggil supernova effect. Efek supernova yang mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan diri-diri yang baharu yang bukan lagi sama dengan waktu yang dahulu. Dan mereka ini dipacu oleh semangat teknologi dan semangat pembangunan, menurut faham mereka. Dan pembangunan itu tentunya dimaksudkan adalah pembangunan material, pembangunan jasmani, pembangunan negara, pembangunan alam seperti mana sesuai dengan pandangan alam mereka, pembangunan sains dan teknologi. Dan tentunya dia meninggalkan kesan kepada dunia sekelilingnya. Dan dianggap bahawa gerakan ini adalah begitu dahsyat sekali sehingga kan tiada suatu pun pelosok dunia ini, tiada suatu pun agama yang tidak akan yang akan lepas daripadanya. Semuanya akan diubah dengan gerakan pensekularan itu. Maka sebab itulah ditanyakan di sini, apakah peranan Islam? Adakah Islam akan turut melalui proses pensekularan itu? Dan tentunya sebahagian daripada cendekiawan-cendekiawan dan pemikir-pemikir menganggap bahawa inilah yang wajar dilaksanakan. Kita harus membangun masyarakat kita sesuai dengan acuan ini. Kita harus merubah cara kita mengalami agama kita dan mengikutinya. Dan begitulah yang mereka sarankan dan mereka cuba gerakkan di mana-mana. Faham-faham Barat berkenaan insan, berkenaan kebebasan, berkenaan politik dan ekonomi, semuanya ini cuba diseludup dan dibawa masuk. Ada di kalangan mereka mengekalkan istilah-istilah Barat, tetapi ada kalangan mereka yang cuba menggunakan istilah-istilah baru dalam bahasa-bahasa umat muslimin demi menggerakkan lagi proses pensekularan itu. Jadi tentulah kalau sekiranya soalannya adalah adakah Islam itu sesuai untuk zaman aneka rupa yang sedang kita tempuh ini, tiadakah patut Islam pun harus mengalami perubahan seperti yang dialami oleh agama-agama lain di dunia? Soalan ini mengandaikan bahawa seakan-akan Islam itu terkebelakang sekiranya kita masih ingin mengekalkan keluhurannya. Ada bahagian daripada mereka yang menganggap sistem nilai kita harus berubah seiring dengan perubahan zaman. Tentunya ada juga daripada kalangan mereka yang menganggap bahawa apa yang diperlukan sekarang adalah penterjemahan semula agama Islam. Kita harus meninggalkan tradisi keilmuan kita. Kita harus meninggalkan saranan para a'immah al-mujtahidin daripada ulama-ulama ahlus sunnah itu. Jawab, yakni bila mana diketengahkan sedemikian, jelaslah menandakan bahawa Profesor Naqib Alatas sendiri
bukan sahaja di sini dan di luar daripada perbahasan ini, merupakan seseorang yang meneruskan tradisi keilmuan Islam itu. Pernah ditanyakan kepada yakni Prof Wan pernah berkongsi kepada kita apa yang Profesor Alatas pesankan kepada Syekh Hamzah Yusof. Dia katakan, sekiranya someone ask you about me, sekiranya aku ditanyakan, yakni sekiranya ada yang bertanya tentangku, katakanlah bahawa aku mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi akidah, mengikuti aliran ulama Abu Hasan al-Ash'ari. Dari segi fikihnya tentunya mengikuti aliran Imamuna Asy-Syafi'i. Dan dari segi tasawuf, dia mengenengahkan mengenengahkan pendekatan Imam Al-Ghazali. Tetapi Profesor Alatas dalam mengikuti Imam Al-Ghazali, mengikuti Imam Al-Ghazali secara menyeluruh. Yakni bukan bahagian Imam Al-Ghazali yang melibatkan penulisan Ihya semata-mata, tetapi aspek-aspek lain Imam Al-Ghazali yang mungkin jarang daripada beberapa tokoh terlihat pada beberapa tokoh lain, kerana Prof Alatas juga turut mengembangkan aspek tahafud Imam Al-Ghazali itu dalam mengkaji pemikiran barat dan menunjukkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalamnya. Dan juga tentang mentafsir semula Islam demi memperoleh panduan kehidupan kita dewasa ini. Bukankah di sini yang kita lihat punca permasalahan yang terbesar yang melanda umat muslimin hari ini? Yakni bila mana mereka berkehendak untuk mentafsir semula Al-Quran itu sesuai dengan apa yang hari ini mereka fahami sebagai faham kebahagiaan, apa yang hari ini mereka fahami sebagai pembangunan dan sebagainya. Yang menarik di sini adalah golongan-golongan yang cuba membawa gerakan ini dalam pada mereka cuba mempersoalkan segala yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi mereka tidak boleh misalnya berhenti untuk memfikirkan kenapa tidak mereka persoalkan gerakan zaman. Kenapa tidak mereka persoalkan nilai-nilai yang mereka warisi daripada Barat. Yakni kenapa yang bila mana merujuk kepada Barat itu dianggap sebagai standard, tetapi bila mana merujuk kepada Islam itu yang harus disesuaikan. Jadi sebab itulah seperti mana dalam prakatanya Profesor Alatas menyatakan semalam, pembangunan itu bukan berarti penyesuaian Islam, yakni bukan senantiasanya, bukan semestinya penyesuaian Islam dengan kehendak zaman, tetapi ia melibatkan penentangan dengan kehendak zaman sekiranya kehendak zaman itu bertentangan dengan apa yang ditayangkan dalam Al-Quran. Dan harus kita sentiasa kembalikan kepada akal fikiran kita dan nurani kita bahawa Al-Quranul Karim itu bukanlah satu kitab yang ditelan zaman. Ini kerana meskipun ia diwahyukan katalah 1400 tahun dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang mewahyukannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tiada terketika mahupun terisi. Yakni Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala yang ada, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Yakni qadim sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni segala sesuatu yang bakal jadi, yang belum jadi, semuanya diketahui dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, apa yang ditayangkan dan diwahyukan dalam Al-Quran itu sesuai untuk setiap masa. Hanya sahaja menjadi tugas alim ulama pada zaman kita sekarang ini untuk mengetahui untuk zaman ini, bagaimana untuk menjawab tantangan-tantangan itu dengan cara yang menepati kehendak nas. Seperti mana kata setengah alim ulama kita adalah tamadun yang berdasarkan nas, berdasarkan nusus. Ini daripada nas-nas tersebutlah kita mencari jawapan bagi persoalan-persoalan utama yang mendepani kita zaman ini. Dan begitulah caranya Profesor Naqib Alatas menjawab soalan-soalan yang penting pada zaman kita. Antaranya yang bukunya yang paling baru diterbitkan pada 2015, On Justice and the Nature of Man. Di situ Profesor Alatas memberi jawapannya kepada tantangan terbesar pada zaman kita ini berkenaan identiti atau makna diri insan, iaitu cabaran yang datang daripada teori evolusi. Yang mana teori evolusi itu adalah berdasarkan kerangka pandangan alam barat yang berakar kepada faham naturalisme. Yakni menganggap bahawa alam tabi'i itu bersifat kadim, yakni tiada permulaan, bahawa setiap satu daripada benda dalam alam ini merupakan penerusan perkembangan daripada sesuatu yang sebelumnya. Dan begitulah seterusnya daripada abad datang ke zaman. Yang mana daripada paksi faham metafizik ini
yakni dibangunkan teori-teori termasuklah teori evolusi itu. Jadi bagaimana caranya Profesor Naqib Alatas menjawab persoalan tentang teori evolusi itu adalah dengan merujuk semula kepada Al-Quran. Tetapi dengan cara yang berdaya cipta, dengan cara yang menghormati tradisi keilmuan Islam, tetapi pada masa yang sama mengizinkan suatu takrifan yang baharu. Yakni suatu takrifan yang baharu demi mendepani cabaran zaman kita ini. Kata Prof. Alatas misalnya, ulama-ulama kita zaman dahulu, umpamanya bila mana melihat klasifikasi alam tabi'i ini kepada 3, tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bermasalah. Yakni mereka bahagikan alam ini ada yang disebut sebagai alam jamadi ataupun merujuk kepada ma'adin, batu-batu dan perkara-perkara yang tidak hidup. Dan kemudian ada bahagian daripada alam ini merujuk kepada nabat ataupun tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian bahagian yang ketiga adalah bahagian haiwan ataupun hidupan yang boleh bergerak. Maka diletakkan insan itu sebahagian daripada haiwan kerana ia juga adalah tubuh yang boleh bergerak. Tetapi dibezakan insan daripada lain-lain haiwan kerana dia memiliki sifat, taksisnya itu adalah memiliki sifat nutuk. Jadi diberikan takrifan hayawanun natiq, iaitu hidupan yang berkata-kata. Dan kata-kata itu merupakan simbol ataupun lambang kepada sesuatu yang bersifat batin, iaitu makna, iaitu diri dan ruh. Tapi kata Prof. Alatas, penyataan permasalahan sebegini, yakni yang mereka gunakan dengan secara tiada bermasalah itu adalah pada zaman yang mana teori evolusi itu belum difikirkan oleh orang barat. Yakni bahawa ada hubung kait di antara satu makhluk dengan makhluk yang lain itu merupakan perkembangan dan penerusan daripadanya. Bila mana teori evolusi itu mula timbul, maka kata Prof. Alatas untuk jalan selamat pada hakikatnya dan juga sesuai dengan nas Al-Quran, yakni sebab Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan misalnya dalam surah Al-Mu'min, surah Mu'min itu bila menyatakan tentang penciptaan insan, Allah katakan yakni sesudah lengkap proses perkembangan jasmani insan itu, Allah nyatakan summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian telah kami tumbuhkan insan itu menjadi ciptaan yang lain. Jadi insan itu adalah ciptaan yang lain berbanding tulang belulang yang terdapat dalam dirinya. Maka daripada itu jelaslah bahawa insan itu makhluk yang lain. Ya, dia adalah ciptaan yang khas, special creation. Jadi daripada situlah, yakni Profesor Naqib Alatas mengenengahkan faham insan sebagai makhluk ciptaan yang khas untuk menjadi khalifatullah fil ard, untuk menanggung amanah. Dan tentunya ayat-ayat lain dalam Al-Quranul Karim itu semuanya menyokong faham ini. Itulah yang dimaksudkan bahawa dalam pada kita menghormati tradisi keilmuan Islam, faham-faham baharu juga boleh didapati di situ yang merupakan perkembangan daripadanya. Dan fahaman ini juga tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan perbezaan kadar pemahaman wahyu dan pemahaman ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi, yakni dalam setengah hadis yang mafhumnya menyatakan bahawa insan ini ibarat tanah. Yang mana tanah itu ada beberapa tahapan. Ada setengah yang boleh menanggung air, yakni boleh menampung air, tapi ada setengah yang bila mana air turun kepadanya dia tidak mampu menanggungnya pun, dia merekah. Yang menampung air itu adalah yang berdaya untuk menghafal, yakni memeliharanya, tapi tidak boleh mengembangkannya. Ada setengah lagi yang mana bukan sahaja ia mampu menampung air itu, tapi dia boleh menumbuhkan hidupan daripadanya. Yang inilah menunjukkan bahawa ada setengah ulama itu, yakni yakni peranan mereka adalah dalam mempertahankan dan memelihara kandungan ilmu yang daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ada sebahagian daripada mereka yang boleh mencambahkan ilmu itu menjadi ilmu-ilmu yang baharu. Dan begitulah kita lihat bagaimana telah lahirnya ilmu usulul fiqh, ilmu fiqh itu tersendiri, yakni ilmu akidah dengan cabang-cabangnya dan lain-lain ilmu dan perbahasan-perbahasan yang semakin terperinci dan sebagainya. Belum lagi disiplin-disiplin baharu seperti fikih tahawulat dan sebagainya. Jadi Profesor Naqib Alatas di sini adalah termasuk yakni ulama dalam tradisi keilmuan kita yang Allah berkati dengan mampu mendepankan beberapa faham-faham baru yang penting khasnya untuk mendepani cabaran zaman. Dan untuk mendepani cabaran zaman ini sememangnya terdapat daripada riwayat baginda Nabi. Sebab kalau kita perhatikan hadis Jibril itu yang yakni yang sangat masyhur,
menyatakan bahawa bahagian daripada pemahaman agama itu bukan sahaja Islam, iman dan ihsan, tetapi ilmu tentang alamati sa'ah, tentang bahawa akan berlaku perubahan-perubahan zaman. Dan Prof. Alatas sekarang ini mengarang tulisan-tulisannya adalah untuk mendepani cabaran zaman yang sekarang ini. Jadi, kalau dahulu tidak terdapat kepentingan untuk mentakrifkan insan sebagai ciptaan yang khas, sekarang sudah timbul. Kemudian, untuk menakrifkan misalnya faham pendidikan dengan sebenarnya, juga sudah timbul pada masa kita sekarang ini. Yang ini kalau dahulunya, misalnya kita perhatikan dalam karya-karya ulama yang terdahulu, Imam Al-Ghazali dan sebagainya, mereka menggunakan istilah ta'lim dan tarbiyah. Ya, ta'lim dan tarbiyah. Ta'dib juga digunakan. Yang ini kadang-kadang kita perhatikan tak ada perbezaan yang ketara antara penggunaan-penggunaan istilah itu, kerana ini semuanya itu melambangkan bahagian-bahagian proses-proses fasa pendidikan. Tentunya pendidikan dalam pandangan alam Islam itu melibatkan ketiga-tiganya, ta'lim, tarbiyah dan ta'dib. Tetapi kata Profesor Naqib Alatas, bila mana kita ingin memahami cabaran zaman kita sekarang ini dengan cabaran faham pendidikan yang alternatif daripada tamadun barat, kita harus jelaskan faham pendidikan itu dengan istilah ta'dib. Kenapa? Sebab adab itu adalah perkara yang telah hilang daripada sistem pendidikan semasa. Adab itulah yang telah hilang, yang menimbulkan segala kacau bilau yang terdapat pada zaman kita sekarang ini. Masya Allah. Saya mohon maaf sebab saya perhatikan di sini Syekh Muhammad Aslam ada terdapat di kalangan yang menonton. I noticed that Syekh Muhammad Aslam is also here watching this. It makes me very happy to hear from you. I hope things are well on your side of the world. I thank you very much. We miss you a lot here, inshallah. And please make du'as for us as we make du'a for you. You're always in our hearts. Assalamualaikum. Naam. Jadi kita teruskan sedikit tentang masalah-masalah yang lain. Sekiranya dapat kita selesaikan masalah ilmu, ya. Sekiranya kata-kata kunci tadi itu dapat kita selesaikan. Orang macam Profesor Naqib Alatas ini tentunya dengan keluasan ilmu, dengan keluasan pengalamannya, dengan keluasan pergaulannya, bergaul dengan masyarakat-masyarakat yang pelbagai lapisan dan pelbagai latar belakang, mengetahui masalah-masalah umat Islam sekarang. Sebab itulah dinyatakan di situ tentang masalah sains, teknologi, masalah pendidikan dan juga masalah ekonomi tadi disebutkan. Tentulah dia ketahui tentang segala masalah ini. Tetapi kenapa dalam menjawab segala permasalahan ini Profesor Alatas mengutamakan faham pendidikan dan faham ilmu? Ini kerana kalau kita nak selesaikan masalah ekonomi misalnya, kita perhatikan ekonomi itu memanglah sangat penting dan tak dinafikan dalam karya-karya Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama yang terdahulu mengutamakan faham ekonomi. Ya, kerana kata Imam Al-Ghazali dalam sebahagian daripada tulisannya bahawa kenegaraan ataupun kekuatan itu, power itu dan agama ini ibarat kembar yang saling memelihara. Yakni kekuatan itu dibina untuk memelihara agama, dan agama itu adalah memberi makna kepada kuasa itu. Jadi bila mana jelas kita faham akan hubung kait yang rapat di antara satu dengan yang lainnya, untuk kita bangunkan sistem ekonomi itu sebenarnya kita memerlukan faham ilmu yang tepat berkenaan klasifikasi ilmu tadi. Yani kalau sekiranya dapat kita selesaikan masalah ilmu, pada hakikatnya dia juga akan diterjemahkan sebagai penyelesaian masalah ekonomi. Kita perhatikan hari ini tentang kata Prof. Wan misalnya dalam buku Budaya Ilmu, dikatakan negara-negara yang hebat, negara-negara besar ini, punca kekuatannya memang dalam bidang ekonomi. Tapi bagaimana mereka boleh kuat dalam bidang ekonomi adalah kerana ekonomi itu adalah didirikan atas dasar ilmu. Ya, kerana mereka dirikan kekuatan ilmu itu, kekuatan agama mereka, kekuatan ekonomi mereka atas dasar ilmu. Bahkan begitu kukuhnya
ilmu ekonomi mereka itu, tentang ekonomi mereka itu, sehingga kan mereka boleh diberikan kepercayaan untuk membangunkan ekonomi negara-negara yang lain. Bahkan negara yang tidak berilmu tetapi kaya dari segi sumber-sumber sumber buminya akan menjemput golongan ini dalam keadaan mereka lah yang menguruskan dan mentadbirkan segala hasil bumi itu, sehingga yang orang-orang tempatan itu mendapat bahagian yang kecil daripadanya. Dan apa yang diharapkan sebagai perpindahan teknologi, perpindahan ilmu yang diharapkan berlaku itu tidak berlaku. Betapa tidak, kerana bagaimana hendak mereka memberikan segala rahasia itu, sebab sekiranya diberikan rahasia itu, mereka tentulah tidak lagi bermanfaat di situ. Keduanya, yang ini pertama dari segi itu. Keduanya, kalau dari segi ekonomi juga, adalah bahagian daripada mereka itu ada yang ekspor sistem pendidikan mereka itu. Ya, kita perhatikan berapa banyak di negara-negara Islam dan lain-lain negara dunia yang mendirikan sistem-sistem pendidikan barat ini lengkap daripada sistem kita ambillah sistemnya daripada tadika, ya, sehinggalah sampai peringkat university. Ya, maknanya nama-nama mereka itu dipercayai sebagai tempat yang dapat membangunkan sistem pendidikan. Jadi pendidikan itu juga diterjemahkan sebagai kekuatan ekonomi buat mereka. Dan sekiranya kita memiliki budaya ilmu yang sihat, yang ini dikembalikan kepada asas balik semula, fardu ain dan fardu kifayah, dan fardu kifayah itu dibangunkan berdasarkan keperluan fardu ain, maka kita akan perhatikan kesannya hatta dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesejahteraan dan lain-lainnya. Baik, saya kira untuk perbahasan hari ini itulah yang ingin dikongsikan, ya, sebab kita insya-Allah tempoh kawalan pergerakan ini pun dipanjangkan, jadi kita akan ada insya-Allah banyak peluang lagi untuk bersama. Hanya sahaja kalau ada sesiapa yang ada apa-apa persoalan yang ingin dijawab, boleh kirimkan kepada saya melalui page ini ataupun melalui Facebook saya. InsyaAllah sekiranya saya mampu jawab, saya akan jawabnya. Sekiranya tidak, saya akan tanyakan kepada guru-guru saya tentunya. Ya. Dan saya diingatkan Profesor Zaini untuk senantiasa kita merapatkan hubungan di antara kita dan guru-guru kita. Yakni dengan senantiasa kita mengiktiraf daripada mana kita dapat ilmu kita. Sebab itulah yang akan memperkukuhkan rantaian keilmuan kita. Dan antara sebab saya melakukan beberapa perkara ini, antaranya yakni FB Live dan mengajar di lapangan-lapangan awam, adalah tentunya kerana senantiasa bertanya dan berhubung dengan guru kita. Sekiranya digalakkan, kita lakukan. Okey, saudara Faiz Deraman bertanya, apa pendapat Ustaz tentang ulama yang menggalakkan sarjana-sarjana Islam menyusun fiqh baharu mengikut suasana masa kini seperti fiqh drama dan filem, fiqh lakaran dan sebagainya. Sarjana Islam untuk menyusun fiqh baru mengikuti pada zaman ini. Jadi sebenarnya drama, filem dan sebagainya ada satu soalan tentang pertamanya merujuk kepada disiplin-disiplin yang tadi disebutkan. Drama, filem dan lakaran ini bahagian daripada kesenian. Dan tentunya kesenian itu adalah memiliki tempat dalam tradisi keilmuan Islam. Tetapi untuk kita yakni langsung terjun kepada setiap satu disiplin ini, sebenarnya ada suatu peringkat yang lebih dasar yang perlu berlaku, iaitulah perlu adanya satu yang digalakkan, yang disarankan oleh Prof. Alatas dalam buku Islam dan Sekularisme itu, perlunya ada satu muzakarah bainal ulama. Perlunya ada satu contohnya kalau dalam satu universiti itu ada satu fakulti teras, yang mana fakulti teras ini terdiri daripada ulama yang mahir dalam fardu ain mereka, yang memiliki takhasus dalam fardu ain, tapi pada masa yang sama memiliki asas-asas dalam fardu kifayah. Dan kemudian dengan sarjana-sarjana yang lain itu, mereka bergabung dan muzakarah di kalangan mereka untuk membahaskan cabang-cabang ilmu yang lain ini. Tetapi
dia tidak terbatas, dia bukan sahaja terbatas pada perubahan dalam setiap satu disiplin ilmu itu. Sebenarnya penyusunan faham Universiti Islam itu termasuk juga penyusunan dari segi keutamaan satu-satu disiplin ilmu itu. Yakni apakah yang perlu prioriti dalam proses, yakni yang perlu disesuaikan fahamnya. Itu yang dimaksudkan dengan islamisasi satu-satu ilmu pengetahuan itu. Umpamanya, yakni jawapan yang mudahnya bagi satu-satu disiplin seperti lakaran, drama dan sebagainya ini, boleh sahaja kita katalah ambil jalan mudah, kita tengok kesesuaiannya, adakah dia bertepatan dengan syariat Islam dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih utama di situ adalah yang tadi saya katakan itu pada peringkat universiti. Apa yang dimaksudkan sebagai universiti itu adalah dia mengajar ilmu yang bersifat kulli dan bukan juz'i. Dan universiti itu menurut Profesor Naqib Alatas adalah merupakan cerminan daripada insan. Yakni dia adalah seperti insan yang memiliki akal, yang memiliki ruh, yang mana segala fakulti-fakulti itu adalah daya kekuatannya yang ia gerakkan. Jadi ia yang gerakkan itu dalam maksudnya dalam diri-diri ilmuwan-ilmuwan yang dibentuk dalam budaya ilmu, dalam lingkungan tradisi ilmu ini. Barulah nanti dirancang, yakni dirancang apakah yang menjadi keutamaan untuk diperislamkan dahulu. Antaranya Profesor Naqib Alatas menyatakan yang lebih asas untuk kita utamakan pengislamannya itu adalah ilmu-ilmu sains sosial, ilmu-ilmu sains kemasyarakatan, termasuk dan juga ilmu-ilmu sains. Tapi bila mana merujuk kepada ilmu sains itu, dia adalah perkara yang lebih halus daripadanya kerana dia merujuk kepada pandangan alam ataupun dasar sains atau falsafah sains yang menjadi sumber kepada ilmu sains itu. Jadi itulah yang mungkin boleh kita katakan tadi. Tentulah menyusun fiqh baharu mengikut suasana masa kini seperti fiqh drama dan filem, lakaran dan sebagainya itu penting. Tapi sekiranya maksudnya saya fikir kalau maksudnya ada berlaku komunikasi di antara ulama seperti yang disarankan Profesor Alatas itu, mungkin kadang-kadang ada beberapa disiplin ini yang bertindih ataupun bertindan di antara satu sama yang lain. Dan boleh jadi antaranya maksudnya drama, lakaran dan sebagainya ini meskipun tentulah ada cabang fiqh yang membahas tentangnya itu adalah satu kebaikan atau keperluan, barangkali maksudnya yang lebih diutamakan itu adalah budaya ilmu yang menjadi asas kepada maksudnya apakah yang ingin ditayangkan dalam setiap satu ini. Wallahu a'lam. Baik, boleh kita berhenti dulu insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.